memodenkan sektor agromakanan adalah seperti berikut. Penambahbaikan modul dan model pembelajaran pertanian pintar yang dirangka dan disediakan bagi melahirkan dan menyediakan golongan belia tani masa depan melalui latihan flagship program Agropreneur Muda. Menyediakan program latihan jangka pendek dan jangka panjang untuk melahirkan pekerja mahir dan usahawan pertanian melalui penggunaan teknologi terkini melibatkan belia berumur 18 hingga 40 tahun yang meliputi program-program seperti berikut. 1. Sijil Pertanian dan Sijil Kemahiran Malaysia. 2. Inkubator Usahawan Belia Tani. 3. Keusahawanan Kemahiran Pemprosesan Makanan. Dan 4. Kelab Usahawan Siswa Zatani My Agrosis. 3. Pengintegrasian teknologi pertanian moden seperti penggunaan robot, agrorobotik, penderiaan sensor, pertanian tepat, precision farming, penggunaan drone, pembangunan data pertanian, big analytical data, aplikasi berasaskan Internet of Things IoT, model kilang tanaman dan lain-lain. Dan 4, pemberian bantuan berbentuk insentif yang bersesuaian kepada para petani seperti skim pembiayaan mekanisasi dan automasi di bawah Agrobank bagi perolehan peralatan dan sistem mekanisasi dan otomasi seperti jentera traktor dan lain-lain. Sekian. Soalan tambah pertama. Terima kasih Datuk M. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Kita sedar dalam keadaan pandemik yang melanda sekarang ni, kesan telak perancangan terutama dalam isu keselamatan makanan pasti terjejas atau terkesan. Pada 31 hari bulan Mac yang lalu, Yang Berhormat Pagoh telah mengumumkan peruntukan sebanyak 1 bilion ringgit untuk tujuan mengatasi masalah keselamatan makanan. Bolehkah Yang Berhormat Menteri jelaskan bagaimana peruntukan tersebut digunakan memandangkan ia berkait dengan isu keselamatan makanan, serta kalau boleh Yang Berhormat Menteri jelaskan kenapa harga telur di Perlis naik 3 sen setiap minggu seperti yang dilaporkan dalam buletin utama malam tadi. Terima kasih. Silakan. Harga telur akan dipantau oleh KPD NHP. Dalam pengumuman penjana, 3 pendekatan utama yang telah dilakarkan oleh kerajaan, iaitu pinjaman peruntukan sebanyak 350 juta di bawah Agrobank untuk skim microkredit. Kedua, peruntukan di bawah label mobility pekerja. Dan ketiga adalah peruntukan di bawah community, untuk community iaitu pertanian secara berkebun dan secara berkomuniti. Dan peruntukan di bawah community adalah sebanyak 10 juta dan sedang rancak dijalankan pada ketika ini. 350 juta diuntukkan untuk skrim microkredit pinjaman di bawah Agrobank, dan ketiga mobility itu sebanyak 40 juta diuntukkan. Jadi diharapkan agar peruntukan ini akan dapat membantu untuk pengeluaran makanan untuk memastikan bahawa security makanan negara terjamin walaupun dalam keadaan COVID ini. Soalan tambahan kedua, Yang Berhormat Sibuti. Terima kasih Datuk Speaker. Seperti yang kita ketahui bahawa isu berkenaan tentang keberkandungan kepada petani yang berumur dan juga pekerja asing merupakan perkara yang tidak asing dalam sektor pertanian. Dan juga menurut maklumat yang saya perolehi bahawa purata umur 50 tahun ke atas adalah merupakan sektor yang kumpulan yang paling banyak terlibat di dalam sektor pertanian. Saya ingin bertanya kepada pihak menteri, apakah usaha kementerian bagi menarik golongan belia dan juga golongan muda dalam sektor pertanian dan juga industri makanan selepas pasca COVID-19 ini? Terima kasih Yang Berhormat Sibuti. Kerajaan menyedari isu tenaga kerja sektor pertanian yang banyak bergantung kepada petani yang berumur dan pekerja asing. Seperti mana yang saya katakan tadi, kementerian telah memperkenalkan program Agropreneur Muda sejak tahun 2016 dengan sasaran 5,000 orang agropreneur muda berumur antara 18 hingga 40 tahun menjelang tahun 2020.
Secara ringkasnya, program Agroperunda Muda ini menawarkan 3 perkhidmatan, iaitu grant sebanyak RM20,000 pinjaman sehingga RM200,000 dan bimbingan teknikal kepada semua belia. Kementerian juga melaksanakan program-program lain, termasuk program latihan kemahiran pertanian kebangsaan. Program ini dilaksanakan di bawah pendidikan latihan teknikal dan juga vocational dan mensasarkan petani antara umur 18 hingga 25 tahun. Program lain termasuk program mobility tenaga kerja dalam sektor akum makanan dan juga program grant pembiayaan modal, dan diharapkan agar program-program yang dilaksanakan kerjaan ini akan dapat menarik minat di kalangan anak-anak muda di negara ini. Satu lagi. Boleh? Terima kasih. Yang Satu Berhormat lagi. jempol. Ya. Jempol. Okey, terima kasih. Terima kasih Datuk Speaker. Menurut Mardi, produktiviti padi di Malaysia masih jauh ketinggalan pada sasaran 90% pengeluaran. Semasa Perintah Kawalan Pergerakan, permintaan beras telah meningkat 30% bulan Mac berbanding bulan sebelumnya. Malaysia masih bergantung pada Vietnam, Thailand dan juga menumpukan juga kepada kawasan pengeluaran seperti negara India, Myanmar, Cambodia dan Pakistan. Soalan saya, sejauh manakah penggunaan teknologi di kalangan petani yang berusaha tanaman padi di Malaysia, dan adakah terdapat sebarang teknologi baru yang berjaya dihasilkan bagi mencapai 90% sasaran pengeluaran padi negara? Mohon Menteri untuk jawab. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat. Pada ketika ini SSL negara untuk padi adalah sebanyak 70%. Maknanya kita hanya mampu mengeluarkan permintaan kegunaan sebanyak 70% dan 30% adalah diimport bagi beras. Memang banyak tumpuan diberi oleh kerajaan untuk meningkatkan SSL padi kepada lebih daripada 70%, sama ada 75% atau ke atas daripada 75%. Memang banyak faktor yang menjadikan tahap pengeluaran kita rendah, antaranya dari segi variety, dari segi kesesuaian tanah, dari segi kesesuaian pembajaan, dari segi penyelarasan pembanjaan dan juga perkara-perkara yang dikatakan dapat mampu untuk meningkatkan pengeluaran padi. Yang Berhormat Jempol dan untuk maklumat dengan Jempol dan ahli-ahli Dewan, kerajaan akan menumpukan usaha untuk meningkatkan pengeluaran beras padi negara untuk ditingkatkan daripada 70% kepada satu tahap yang lebih tinggi dalam rancangan Malaysia ke-12 ini. Segala usaha dan tumpuan akan diberikan oleh kerajaan bagi memastikan usaha ini akan dapat dicapai. Yang Berhormat Puan Rubiah.